Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, dalam pertemuan kita, dalam halaqah kita, iaitu untuk kita memperbincangkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran biiznillah, dengan izinnya. Sebelum itu, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, sentiasa dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bertemu sekali lagi. Pertemuan kita setiap minggu, alhamdulillah, dengan izin dia. Cadang ni untuk Sabtu dan Ahad. Kalau tak dapat Sabtu dan Ahad, kita jumpa salah satu daripada hari tersebutlah, ataupun kita jumpa pada hari-hari yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada hari Sabtu ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari yang barakah, pagi yang barakah. Kita mulakan kehidupan kita dengan salat subuh berjemaah, kalau ada kemampuan pergi ke masjid. Dan kita teruskan lagi kehidupan kita ini dengan mempelajari sedikit sebanyak perkongsian berkenaan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran ni. Sebab Ramadan pun dah dekat. Elok-eloklah kita mula menjinak-jinakkan diri kita dengan Al-Quran. Dan tentu saja bukan sekadar kita membaca begitu saja, tetapi yang lebih penting daripada itu ialah tadabbur, supaya kita memahami apa yang terdapat dalam Quran dan untuk kita amalkan supaya kita mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Okey, tanpa kita melengahkan masa, tanpa kita buang masa lagi, kita terus sambung. Kita akan sambung perbincangan kita hari ini insya-Allah pada surah Al-Baqarah, masih dalam surah Al-Baqarah. InsyaAllah hari ini pada ayat yang ke-270. InsyaAllah. Dan pertemuan kita seperti biasa, kita ringkas-ringkas sahaja. Kita touch lah apa yang boleh kita pada ayat Al-Quran ni, supaya kita dapat sedikit gambaran. Sebagai orang kata, ini bukan kelas tafsir Quran, tetapi sekadar untuk kita tadabbur mana yang kita mampu, untuk kita menjinakkan diri kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan yang sedikit-sedikit itu dapatlah kita beramal. Kalau tuan-tuan nak lebih yang kata lebih dalam, tuan-tuan kena pergi guru dengan orang-orang yang lebih layak lah untuk mengajar berkenaan dengan tafsir Al-Quran ini. Apa yang kita bincangkan dalam program kita ini hanyalah ringkas-ringkas sahaja. Okay, apa pun yang sebelum ini kita telah bincangkan sampailah ke ayat 269, di mana Allah memberi perumpamaan bagaimana orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, dan bagaimana orang yang menginfakkan harta tetapi dia mengungkit-ungkit sekadar untuk menyakiti hati penerima. Samalah seperti mana orang yang riak, yang membuat suatu perkara kerana benda lain, bukan kerana Allah SWT. Jadi orang seperti itu dikatakan, diberitahu oleh Allah SWT, mereka ini sebenarnya tidaklah beriman kepada Allah SWT dan tidaklah beriman kepada hari akhirat, kerana dia mengharapkan balasan itu bukan daripada Allah, tetapi dia mengharap balasan itu daripada yang lain. Seolah-olah dia tak percaya bahawa balasan infak harta itu sebenarnya Allah sendiri akan bagi, sama ada di dunia lagi, bahkan di dunia lagi, dan tentu saja di akhirat kelak, dengan syarat manusia itu benar-benar ikhlas, mukhlisin, benar-benar melakukan infak itu semata-mata kerana mencari redha Allah SWT. Dan juga Allah SWT telah memperingatkan kita pada ayat yang sebelum ini, di mana Allah kata janganlah seseorang itu memberi sedekah, infak harta dia atas perkara yang dia sendiri tak nak. Misalnya barang-barang yang memang tak boleh pakai. Misalnya kasut, sepatutnya lain sebelah, dia bagi kasut. Sepatutnya kasut itu ada sepasang, dia bagi kasut yang kedua-dua belahnya belah kiri.
ataupun lain pasangan dia yang tak sesuai, dia ambil mana-mana kasut dia, seolah-olah dia kumpulkan tempat longgokan sampah sekadar untuk menghilangkan barang itu daripada rumah dia. So dia sendiri tengok pun dia tak teringin nak pakai, tak boleh nak pakai, dah rosak ataupun koyak dah, kasut tu pun kat bawah dah bocor dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya Allah kata kalau nak bagi satu benda yang dia sayang, yang elok, yang boleh dipakai lagi. Bukan semestinya baru, tetapi boleh digunakan. Baik, tapi kalau beli yang baru, yang elok tu semua, tentulah lebih baik. Sebab apa? Sebab kondisi dia, durasi dia punya ketahanan tu lebih panjang. Dan orang pun lebih suka lah untuk dapat. Hati dia pun lebih gembira. Dia akan menyebabkan ada hubungannya di antara orang yang senang dan orang yang susah itu. Sebab kita ini hidup masyarakat, kita tahu surah Al-Baqarah ni turunnya, kebanyakan ayat ni turunnya di Madinah. Jadi dikatakan jadi durasi dia adalah ketika masa Rasulullah telah pun berhijrah di Madinah, maka di Madinah itu adalah proses untuk pembentukan masyarakat. Pembentukan masyarakat, maka mestilah orang kaya dan orang miskin itu ada hubungan. Sebab kalau terputusnya hubungan tu, maka akan pincanglah satu-satu masyarakat tu. Jadi akan timbulnya dendam, orang miskin akan berdendam dengan orang kaya akan benci kepada orang miskin, maka menyebabkan huru-haranya sistem masyarakat itu sendiri. Sebab manusia itu adalah makhluk sosial, dia perlu bersosial dan dia perlu mengikut apa aturan yang telah ditetapkan, yang terutamanya daripada Allah SWT. Kerana syariat itu adalah tujuannya adalah untuk maslahah, untuk kebaikan manusia di dunia itu sendiri dan tentu saja untuk mencapai kebaikan di akhirat kelak. Okey, baik. Jadi siapa yang Allah kata lagi dalam ayat sebelum ini, Allah kata Allah cuma akan bagi hikmah ni, maknanya keupayaan untuk memahami rahsia-rahsia kepada syariat agama, termasuklah infak. Kenapa Allah mewajibkan, Allah memerintahkan untuk infak atas jalan Allah ini? Orang yang diberi hikmah sahaja yang akan faham perkara ini. Itu saja. Sebenarnya kita kena faham bahawa syariat itu memang sebenarnya adalah untuk maslahah, untuk kebaikan manusia itu sendiri. Kalau kita kaji betul-betul, kita renung betul-betul, kita lihat betul-betul sebenarnya setiap apa yang Allah tunjukkan itu, yang ajar itu, termasuklah infak itu sendiri, sebenarnya adalah untuk kebaikan. Syaitan menjanjikan kemiskinan, tetapi Allah itu maha kaya. Allah menjanjikan keampunan dan kurniaan yang luas. Allah menjanjikan keampunan dan kurniaan kepada orang yang hendak menginfakkan harta di jalan Allah. Sesungguhnya Allah itu maha luas dan Allah mengetahui. Baik, kita masuk kepada ayat yang seterusnya hari ini insya-Allah, iaitu pada ayat yang ke-270. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya, dan apa-apa pun sedekah, yakni apa sahaja sedekah yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sesungguhnya Allah itu mengetahui dia. Jadi secara ringkas, apa maksud nazar? Nazar itu adalah janji untuk melakukan suatu kebaikan terhadap Allah SWT untuk mendekatkan diri kepadanya, baik dengan syarat maupun tidak. Okey, berkenaan nazar ini kita tak nak bincangkan lah. Kadang-kadang tuan-tuan boleh tanya kepada yang lebih pakar. Tetapi Allah beritahu kepada kita di sini adalah apa sahaja, sama ada sedekah yang kita nak bagi ataupun kita berniat untuk memberi sesuatu, kita berjanji untuk melakukan sesuatu atau memberi sesuatu kebaikan terhadap Allah SWT dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, baik dengan syarat maupun baik. Itu secara ringkas. Yang penting ialah sama ada nazar atau sedekah pun Allah mengetahuinya. Bermakna ada jalan untuk mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah SWT, dan ia adalah bukan suatu perkara yang sia-sia. Walaupun manusia tahu ke, manusia tak tahu ke, Allah tetap mengetahui, kerana tujuan asal kita adalah untuk mencapai keredaan Allah SWT. Siapa yang berinfak atas jalan Allah SWT, Allah kata Allah akan bagi dia keampunan. Apa lagi yang kita nak selain daripada keampunan daripada Allah SWT? Kita nak rahmat Allah SWT, dan tentu saja kita nak dengan daripada rahmat itu menatijahkan keampunan daripada Allah SWT. Kemudian Allah nyatakan lagi, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, dan tidak ada bagi orang-orang zalim daripada sebarang
penolong. Baik. Jadi kita dapat lihat bahawa Allah SWT di sini pada ayat ini masih menceritakan berkenaan dengan nafkah, yakni infak atas jalan Allah SWT, tetapi kali ini dinyatakan sekali dengan nazar. Nazar ini apa? Seperti mana kita katakan tadi, antara penjelasannya ialah mengikat diri dengan kewajipan untuk melaksanakan suatu kewajipan yang tidak diwajibkan oleh Allah. Ini dinyatakan dalam tafsir Misbah. Jadi kata dalam tafsir Misbah ni, pengarang dia kata apapun yang kamu nafkahkan wahai manusia, sama ada sedikit ke banyak ke, berdasarkan kewajipan atau anjuran Allah atau kewajipan yang kamu tetapkan sendiri atas dirimu, maka yakinlah Allah tu tak tahu. Yakni mengetahui apa sahaja yang kamu katakan, niat apa dalam hati, kadar nafkah, kadar nazar, semua itu Allah ketahui. Jadi dia ada jalan untuk memperoleh pahala. Tetapi awas juga, tapi kalau kamu berniat untuk menganiaya diri kamu sendiri dengan sesuatu yang tidak baik, yakni kamu bernazar dengan sesuatu yang kamu tak boleh nak laksanakan, maka seolah-olah kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Ataupun kamu berjanji untuk membuat sesuatu, kamu mampu melakukan perkara tersebut tapi kamu tidak melakukannya sedangkan kamu telah berjanji atas jalan Allah. Ingatlah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, dan orang yang sengaja memungkiri janji dia, memungkiri nazar dia, adalah orang yang zalim, dan orang yang zalim itu tidak ada pembantu. Jadi itu sebenarnya. Jadi dapat kita lihat di sini bahawa Allah SWT mengiktiraf sedekah dan nazar tersebut. Tetapi awas, sedekah itu mestilah ikhlas kerana Allah SWT, dan nazar itu perlulah nazar yang sesuai, nazar yang baik, dan perlulah nazar itu dilunaskan. Janganlah sekadar berjanji sahaja tetapi tidak menepati. Seolah-olah sengaja mempermainkan Allah SWT dengan janji-janji yang manis, tetapi tidak menunaikan apa yang telah dijanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu secara ringkaslah jalan yang untuk mendapat pahala itu banyak sekali. Tetapi kalau tidak kita memperhatikan dengan baik apa yang telah kita janjikan atau yang telah kita niatkan, maka kita dianggap sebagai orang yang zalim lah, sekadar orang kata mempermainkan Allah SWT semata-mata. Dan tentu saja orang yang zalim itu, kata Allah, dia tidak akan dapat penolong daripada siapa pun. Maksudnya tidak dapat syafaat, dia tidak dapat pertolongan daripada Allah, dia tidak dapat syafaat doa daripada para malaikat. Dan tentu saja orang tak suka sebab dia suka berjanji atas satu perkara, tetapi orang lihat dia cakap tak serupa bikin lah. Orang ini tidak ada pendirian, hanya bercakap-cakap, mungkin nak bagi tahu ke orang bahawa dia nak buat satu perkara yang baik, tetapi apabila dia telah mencapai sesuatu yang dia kendaki, dia tidak melakukan perkara tersebut. Hanya sekadar untuk menunjuk-nunjuk di hadapan orang sahaja. Wallahu a'lam. Baik, ayat 271 kita teruskan. Kemudian Allah nyatakan lagi berkenaan bagaimana orang itu berinfak atas jalan Allah. In tubdu sadaqati fa ni'mahi. Jika kamu menampakkan sedekah kamu, fa ni'mahi, maka dia adalah sesuatu yang baik. Itu dia. Maksud di sini, tidak ada masalah sekalipun untuk seseorang itu bersedekah dengan cara dia menzahirkan di hadapan orang lain. Jadi kita tak boleh kata bila orang tu bersedekah, dia tangkap gambar ke dia masuk dalam Facebook, kita tak boleh nilai dia itu riak. Yang nilai itu hanyalah Allah SWT, dan dia sendiri tahu niat apa yang dalam hati dia. Banyak kita dalam dunia ni, kita sekarang sibuk nak menyemak orang lainnya hati orang. Kita sepatutnya hukum dari segi zahir, bila orang tu sedekah, alhamdulillah, at least ada orang nak tolong orang susah. Tapi kita kata ini tak ikhlas ni, dan banyak macam-macam perkara lagi kita cuba semak orang lain. Sedangkan kita cuba hisap amalan orang lain, sedangkan amalan yang patut kita hisap adalah hati kita sendiri, amalan kita sendiri. Sebab Allah sendiri tengah jelas kata Allah, untuk badu as-sadaqat, dan jika kamu menampakkan sedekah kamu, fani aimahi, maka dia adalah sesuatu yang baik. Apa tujuan menampakkan sedekah ini? Tentu sahaja tujuannya adalah untuk dicontohi orang lain. Dan tentu saja bukan untuk riak. Bahkan Buya Hamka rahimahullah ta'ala, dia kata memberi sedekah untuk pembangunan agama. Dia sendiri telah tetapkan. Ini pandangan beliau sendirilah. Dia kata memberi sedekah untuk pembangunan agama yang lebih umum, lebih baik dengan terang-terangan.
Dia kata misalnya mendirikan rumah sekolah agama, membangun rumah sakit, rumah pemeliharaan orang-orang miskin, menyelesaikan bangunan masjid, pendeknya segala perbantuan amal akhirat seumpama memberikan perbelanjaan bagi kumpulan agama, baguslah kalau diberikan dengan terang dan nampak. Meskipun kita menjaga supaya jangan sampai terjadi beramal kerana riak, yang pada ayat di atas telah diancam disedekahkan. Meskipun kita menjaga supaya jangan sampai terjadi beramal kerana riak. Jadi kerana apa Buya Hamka tetapkan macam ini? Sebab nak bagi tahu bahawa perkara ini perlu dicontohi. Misal, satu orang ni juga dia adalah pertubuhan amal misalnya, dan dia meminta sumbangan daripada orang ramai misalnya. Dan tentu orang nak tengok, kami dah bagi sumbangan, tapi adakah sumbangan ini disampaikan? Maka dia kena masukkan dalam Facebook dan sebagainya. Supaya apa? Supaya orang tahu bahawa duit itu tidak diselewengkan. Jadi itu bukan tujuan untuk riak, tetapi tujuan untuk memberitahu bahawa wang itu telah digunakan sebaik-baiknya untuk membantu masyarakat. Dan dia juga dengan tujuan untuk menggalakkan pertubuhan-pertubuhan lain dan individu-individu lain untuk mencontohi apa yang diperlakukan oleh pertubuhan tersebut. Itu sebenarnya sepatutnya kita lihat. Islam tidak melarang perkara tersebut. Soal riak tak riak itu adalah satu rahsia antara individu atau pertubuhan itu sendiri dengan Allah SWT. Bukan untuk kita menilainya. Jadi Allah kata, jika kamu nampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Dan jika kamu merahsiakannya dan kamu berikannya kepada orang-orang fakir, maka dia lebih baik bagi kamu. Dan itu sebenarnya. Jadi kita sendiri sebenarnya boleh lihat, Allah kata lebih baik kalau untuk orang-orang fakir ni, kalau kita boleh fikirkan, terutama kalau orang tu adik-beradik kita ke, jiran kita ke, kita tak perlu nak war-warkan sangat sebab dia menyebabkan orang tu akan jatuh air muka dia. Jadi kalau secara individu seorang-seorang ni, kalau boleh, kalau kita tak cerita pun, Allah kata lebih baik. Sebab tu Buya Hamka katakan macam tu. Tetapi kalau kita ni memang sumbangan kita tu datang daripada orang lain, daripada orang ramai, kita kena tunjuklah sebab nak bagi tahu bahawa duit tu digunakan dengan baik. Tapi kalau memang peribadi tu datang dari diri sendiri, sedekah itu memang datang dari sendiri. Kita nak bagi kepada satu orang individu sahaja, adik-beradik kita ke, tak perlulah kita nak heboh-heboh sangat sebab itu boleh menjatuhkan air muka adik-beradik kita atau kawan kita yang hendak kita tolong tu. Apatah lagi ditambahkan dengan kalau aku tak tolong dia ni tak jadi. Kita bagi tu depan orang ramai macam tu, depan orang yang kita tolong akan menjatuhkan air muka, akhirnya mendatangkan kebencian. Maka bila masa hendak ditunjuk dan bila masa hendak disembunyikan, itu terserah kepada kebijaksanaan diri sendiri. Kepada kebijaksanaan kita, cara kita menguruskan suatu perkara itu. Jadi apabila kita rasa macam lebih baik kita tunjukkan, maka kita tunjukkan untuk menjadi contoh. Bila apabila kita rasa untuk menjaga hati lebih baik untuk kita sembunyikan, maka itu Allah kata khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. Kita sendiri tahu diri kita. Dan siapa yang hendak kita, bila masanya hendak kita dedahkan, zahirkan, bila masanya hendak kita sembunyikan. Tetapi semuanya itu ada nilai di sisi Allah SWT. Allah kata apa akibat daripada berinfak ini? Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan dia akan hapuskan daripada apa sahaja kesalahan kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kamu lakukan maha mengetahui. Itu kehebatan orang yang berinfak atas jalan Allah SWT. Jadi kita rujuk sebentar apa yang diulas dalam tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala. Kita baca terjemahan dia. Jadi dikatakan di sini bahawa bukanlah menjadi tanggungjawab anda atau tidak wajib bagi anda, wahai Muhammad, kata Allah SWT, minta maaf, ini nanti, ini untuk 272 nanti. Okay, dia belum sampai lagi. Jadi untuk 271 ni, kita rujuk kepada tafsir Misbah. Apa kata penulis tafsir Misbah ni? Dia kata, nafkah, dia kata, baik yang wajib seperti zakat maupun yang sunnah, termasuk sebagai sedekah. Jadi dia boleh dizahirkan dan dia juga boleh dirahsiakan. Terpulang kepada kita. Dan kita juga perlu ingat bahawa jangan kita lihat dalam tafsir Misbah ni, dia katakan jangan kita ingat bahawa apabila dirahsiakan bahawa Allah akan terima. Kata penulis tafsir ni tak sebenarnya. Sebab keikhlasan itu sebenarnya suatu yang sangat rahsia bagi manusia.
Allah SWT sahaja yang tahu kadar dia. Kan kita katakan tadi, dia ada antara rahsia kita dengan Allah SWT. Teringat saya satu hantaran dari post daripada Sahibul Samahah Datuk Dr. Mazhar, di mana Mufti Perlis mengatakan bahawa sebenarnya sedekah ini satu rahsia antara manusia itu dengan Allah SWT. Itu antara lebih kuranglah yang saya petik daripada apa kata-kata beliau hafizahullah. Jadi kita katakan bahawa di sini pun penulis tafsir Misbah dia kata nafkah ni baik wajib seperti zakat semua ni, kita jangan sangka bahawa kalau kita sembunyi bau tu tanda Allah nak terima. Itu bau tanda ikhlas. Sebab sebenarnya tak. Dia bukan soal sama ada kita tunjuk ke kita zahirkan, tapi sebenarnya keikhlasan tu suatu benda yang rahsia. Hanya Allah sahaja yang tahu kadar dia. Jadi bukan maksudnya kalau sedekah secara bukan bererti hanya bersedekah secara rahsia saja itu ikhlas, kata penulis ni. Siapa yang sumbang dengan terang-terangan pun keikhlasannya dapat tidak kurang atau melebihi yang menyumbang dengan rahsia. Bahkan rupa-rupanya tak semestinya orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada orang yang sedekah secara terang-terangan ni. Bahkan mungkin orang yang sedekah secara terang-terangan ni pahala dia lebih daripada orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Yang sedekah sembunyi-sembunyi tu dia rasa ujub pula. Rasa macam bangga diri pula, aku sedekah, orang lain tak sedekah. Jadi kita dapat lihat perkara tersebut. Jadi kita tak boleh nilai. Yang nilai tu siapa? Tujuan kerja menghisap dan menilai ni kerja Allah SWT. Kita jangan buat kerja Allah. Kerja kita jalankan. Sedekah, infak. Allah suruh perintahkan, kita buat. Jangan kita nilai orang lain. Jadi kata penulis tafsir Al-Misbah, dia kata, beliau mengatakan bahawa mengumumkan sedekah sebenarnya ada kebaikan juga. Dapat mendorong orang lain bersedekah, dapat menutup pintu prasangka buruk yang menyerumuskan penyangka ke dalam dosa. Maksudnya jadi orang-orang yang rasa macam orang ni kedekut ke apa, dia nampak sebenarnya orang ni tak kedekut dan sebagainya, mungkin itu maksud dia. Jadi kata penulis tafsir Misbah ni, kerana itu jika kamu nampakkan sedekahmu, maka itu adalah lebih baik sekali. Selama sedekah itu didasari dengan keikhlasan dan bukan semata-mata memilih yang buruk untuk diberikan. Tapi dia kata, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Sebab apa? Dia mencegah lahirnya riak, serta lebih memelihara air muka kaum fakir yang menerima. Seperti mana kita katakan tadi, terutama kalau dia dapat datang daripada kaum kerabat, kawan kita, jiran kita. Jadi kita nak tutup air muka dia, kita nak tutup aib dia, maka eloklah kita bagi perlahan-lahan macam itu saja. Itu lebih menjaga hubungan. Dan dengan sedekah daripada harta yang halal dan memenuhi anjuran-anjuran yang lalu, Allah akan menghapuskan sebahagian daripada dosa-dosa. Allah akan menghapuskan kesalahan. Allah akan menghapuskan sebahagian kesalahan kamu. Jadi itu sebenarnya satu orang kata hikmah, satu kebaikan yang Allah beri kepada kita, kepada untuk menggalakkan, untuk memotivasikan kita agar berinfak atau sedekah atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dah lihat banyak sebenarnya ayat-ayat sebelum ni dah bagi kita motivasi yang banyak. Ayat motivasi kata Allah bagi keampunan. Allah bagi keampunan. Di sini lagi Allah cakap apa? Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Dan Allah kata lagi apa? Allah itu maha teliti dengan apa yang kamu lakukan. Kita ulang sekali lagi ayat ni. Allah kata, in tubdu sadaqati fa ni'mahi. Jika kamu nampakkan sedekah-sedekah kamu, itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika kamu rahsiakan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagi kamu. Maksudnya untuk menjaga hati kita daripada riak dan untuk menjaga air muka orang yang diberi itu. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Dan dia akan hapuskan daripada kesalahan-kesalahan kamu. Ulama menjelaskan sebahagian daripada kesalahan-kesalahan kamu. Kerana ada kesalahan yang perlu dihapuskan dengan cara bertaubat. Wallahu a'lam. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah tu terhadap apa yang kamu lakukan maha mengetahui. Sama ada kamu beri secara terang-terangan atau rahsia, itu bukan ukuran keikhlasan, tapi Allah yang tahu apa dalam hati. Allah yang nilai. Ada orang dia sedekah secara terang-terangan, dia ikhlas, maka dia dapat ganjaran pahala. Ada orang sedekah senyap-senyap tapi dia tak ikhlas, dia rasa wujub, dia rasa dia bangga diri.
dia merendahkan orang lain yang tak bersedekah dan sebagainya, maka itu adalah urusan Allah untuk menilai sama ada Allah nak terima atau tidak. Silap-silap tak dapat apa-apa pun. Sebab Allah kata, Allah wallahu bima ta'maluna khabir. Allah tu terhadap apa yang kamu lakukan maha mengetahui apa yang zahir dan apa yang tersembunyi. Dan jangan risau untuk orang yang bersedekah atas jalan Allah. Walaupun senyap-senyap, tetaplah Allah menilai dia. Kalau kamu ikhlas, kamu tetap akan dapat ganjaran. Dan kamu dapat apa keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hapuskan sebahagian daripada dosa-dosa kamu. Itu faedah dia. Kita teruskan secara ringkas-ringkas. Kemudian Allah lanjutkan lagi. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat 277, Allah kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kewajibanmu wahai Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang bagi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum. Apapun yang harta yang kamu sedekahkan, maka kebaikannya untuk diri kamu sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan tidaklah kamu berinfak kecuali untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Memang betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk perkara-perkara yang lain. Untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa yang kamu infakkan daripada hati yang baik, nescaya akan ditunaikan kepada kamu dan kamu tidak akan dizalimi. Itu semua faedah yang Allah bagikan kepada orang yang berinfak atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jom kita lihat apa kata Wabah Zuhaili terhadap ayat ini. Ayat 272 ni. Sebentar ya tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ringkas kita boleh katakan di sini bahawa Allah SWT memberitahu kepada kita dalam ayat ini, Allah kata kewajipan untuk memberi petunjuk itu bukanlah kewajipan menjadikan mereka mendapat petunjuk, itu bukanlah kewajipan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Rasulullah SAW hanyalah menyampaikan risalah. Itu yang Allah SWT katakan. Jadi kalau dalam tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala, dia kata tentang ayat ini, bukanlah menjadi tanggungjawab anda atau tidak wajib bagi anda, wahai Muhammad SAW, mengheret manusia untuk mencapai hidayah Islam secara paksa. Kan ayat sebelum ini kita telah ikuti apa, la ikraha hafiddin. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Tugas kamu hanyalah untuk apa? Menyampai dan membimbing manusia kepada agama sahaja. Apa yang kamu perlu buat ialah bukan paksa orang masuk Islam. Apa yang perlu kamu buat, kalau menurut penulis tafsir ini, dia kata kamu hendaklah memberi khabar gembira berkenaan syurga, mengancam tentang neraka kepada orang yang dahaka. Jadi manakala soal untuk menentukan hidayat kepada manusia dengan erti kata memberi taufik kepada kebaikan, kebahagiaan dan beroleh petunjuk menerima Islam, itu terserah kepada Allah SWT. Yang ini dengan menggunakan daya berfikir yang ada pada diri sendiri. Allah SWT telah menjelaskan segala persoalan dan dalil yang memandu kepada agama yang benar. Oleh yang demikian, anda hendaklah menyuruh bersedekah kepada siapa sahaja yang meminta tanpa mengira apa sekalipun agamanya. Nah, ini kita dapat lihat Allah sedang membimbing kita sebenarnya. Sampai Allah membimbing Rasulullah SAW di mana Quran itu turun kepada baginda. Dan tentu kita ni sebagai sebagai umat dia, kita mewarisi Al-Quran ni daripada Rasulullah SAW melalui para sahabat dan ulama. Jadi kita dapat sampailah kepada kita, alhamdulillah, dan ayat ini juga untuk kita. Sebenarnya yang kita perlu sibukkan bukan nak paksa orang masuk Islam. Yang perlu kita buat sekarang ialah kita nak tunjuk the beauty of Islam. Tunjukkan kecantikan Islam itu sendiri.
dengan bagaimana kita membantu orang yang susah, tak kira dia Islam ke tak Islam ke, dia bangsa apa sekalipun, tetapi kita tunjukkan kebaikan kita. Ini yang peliknya apabila jago bercakap kasar, akhirnya ada orang-orang Islam itu sendiri melakukan perkara tersebut. Kita aniaya orang, kita kata hak tu kafir, tak apa. Kita aniaya orang bukan Islam misalnya. Dan semua itu sebenarnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Tak kira kita zalim siapa, dia Islam ke tak siapa pun, dia Islam ke tidak Islam, apa yang Allah suruh ialah kita tunjukkan kebaikan Islam itu. Kita tak boleh menganiaya orang bukan Islam sekali. Itu indahnya Islam. Sebab Islam ajar kita, apa yang kita perlu buat ialah tunjukkan kebaikan. Bukan kita sibuk-sibuk bergaduh dengan orang-orang bangsa lain, kita bergaduh dengan agama lain. Bukan. Islam tak suruh buat perkara tersebut. Yang Islam suruh kita buat kerja. Tunjukkan kebaikan Islam, bagi tahu apa dia amaran tentang neraka dan sebagainya, tak ada masalah. Tetapi kita bagi tahu versi Islam. Maka kalau dia mahu terima, dia berfikir, maka dia akan terima Islam itu. Kalau dia tak perlu agama Islam pun, at least sekurang-kurangnya dia iktiraf bahawa Islam itu adalah agama yang baik. Kita lihat ada orang yang memang dia beri, dia tak kira siapa. Islam ke tak Islam, dia bantu. Itulah yang sepatutnya. Sebab Allah kata sini, bukanlah kewajiban bagi kamu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah yang beri petunjuk pada siapa dia kehendaki. Apa pun yang kamu sedekahkan, maka kebaikannya untuk diri sendiri. Jadi, kita sedekah kepada orang sama ada di Islam atau tak Islam ke, tak ada masalah. Manfaatkan jalan sedekahnya dan menyumbang harta jalan Allah akan kembali kepada diri sendiri. Kata Syekh Wahbah Zuhaili lagi, tiada orang selain anda yang mendapat manfaat darinya di dunia dan akhirat. Adapun di dunia, harta anda akan dipelihara, kekayaan dipertahankan dan terselamat dari perbuatan balas dendam yang dilakukan oleh orang fakir. Seperti merompak, merampas dan mencuri. Justru orang yang lapar akan mengharuskan segala-galanya untuk dirinya. Sebab kalau dia rasa macam tak ada orang nak tolong dia, maka dia buat benda yang melampaui batas. Maka apabila kita sedekah jalan Allah tanpa memikirkan sama dia siapakah orang itu, siapa yang buat perkara tersebut, maka dia akan dapat ganjaran. Manakala ganjaran untuk anda di akhirat ialah syurga dan penghapusan sebahagian daripada kejahatan dan dosa. Terlihat lagi penafsiran daripada ayat ini sangat menarik. Infak tak harus dilakukan melainkan untuk mendapatkan keredaan Allah. Bukan untuk kemaslahan dunia atau keredaan syaitan. Dan kita tahu hikmah dia untuk dapat maslahat. Tapi bukan untuk kita sedekah untuk kita, untuk kepentingan diri kita. Bukan itu. Jadi oleh sebab itu tiada perbezaan orang-orang fakir dari mana-mana agama sekalipun, kata Syekh Wahbah Zuhaili, tak perlu ungkit-ungkit, menyakiti atau riak dan bermegah-megah. Tujuan anda belanja ialah untuk menyumbang, untuk berbuat baik dan hanya kerana Allah semata-matanya. Bukan mengharapkan pujian atau balasan dunia. Sabda Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kata menurut beliau dalam hadis yang sahih, innaka la tunfiqu nafaqatin tabtaghi biha wajha Allah Ta'ala illa ujirta biha hatta ma taj'aluha fi imra'atik. Engkau tak akan melakukan infak demi kerana Allah Ta'ala, melainkan engkau akan mendapat ganjarannya hinggakan apa yang engkau suapkan ke dalam mulut isterimu sendiri. Itu apa yang dinyatakan dalam apa yang dipetik oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Jadi kita tak mampu nak paksa orang masuk Islam. Kita tak mampu untuk beri hidayah kepada siapa sahaja, sama ada dia datang daripada kaum kerabat kita sendiri pun. Tapi apa yang mampu kita buat, kita mampu melakukan kebaikan kepada mereka. Mudah-mudahan dengan kebaikan itu membuka hati mereka tentang kecantikan Islam itu sendiri. Kita lihat bagaimana Allah SWT apabila menyuruh Nabi Musa AS, memerintahkan Nabi Musa AS untuk kembali bertemu dengan Firaun untuk menceritakan tentang Allah SWT, untuk mengajakkan dia supaya diperdengarkan kepada Firaun ini tentang Islam. Apa kata Allah SWT, apa firman Allah SWT kepada Musa AS, datang kepada Firaun ini dalam kata-kata yang baik, yang lembut, layyin, perkataan yang lembut. Mudah-mudahan dia nak dengar. Yang itu, tunjukkan kebaikan kita. Ini kata dakwah bilhal. Dakwah bilhal ni apa makna? Dakwah dengan, kalau macam yang Musa AS tu, dia betul-betul dibagi tahu tentang Islam, tentang akhirat juga. Dan kita, apa yang kita boleh buat kalau kita tak mampu buat apa seperti mana Nabi Musa buat, kita boleh dakwah bihal, dakwah dengan perbuatan yang baik, memberi contoh yang baik. Janganlah
orang Islam itulah yang juara buat kejahatan, juara kepada jenayah, juara kepada kezaliman. Jangan seperti itu. Janganlah orang Islam yang jadi juara kepada rasuah dan sebagainya. Jangan jadi seperti itu. Sepatutnya kita lah kena menunjukkan contoh yang baik. Mudah-mudahan kalau dia tak nak masuk Islam pun, mudah-mudahan dia sudi nak lihat kecantikan Islam itu sendiri. Sebab bab hidayah, bab hati kita tak boleh kontrol. Tapi bab untuk kita menunjukkan kebaikan, yang itu kita boleh buat. Ada jalan dia. Mudah-mudahan mereka sudi nak lihat kecantikan Islam itu. Sebab tu Allah kata, seperti mana tadi kita dah bincangkan, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, dan apa yang kamu infakkan daripada harta kamu, maka faedah ada pahala untuk diri kamu sendiri. Wa ma tunfiquna illa batigha wajhillah, dan tidaklah kamu infak kecuali untuk cari keridaan Allah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum, dan apa yang kamu infakkan daripada harta yang baik nescaya akan ditunaikan kepada kamu, yakni diberi pahala kepada kamu. Wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan dizalimi. Maka sedikit pun amalan yang kamu beri ini tidak terlepas daripada pandangan Allah SWT. Bahkan kita dah bincangkan sebelum ini, Allah akan gandakannya daripada 7 tangkai, sehingga setiap tangkai itu ada 100 sampai 700 bahkan lebih. Maksudnya tak satu pun Allah persiakan, walaupun kamu beri kepada orang bukan Islam sekalipun. Bahkan kita lihat ada pelacur dalam hadis Nabi, minta maaf cakap, dia masuk syurga pun kerana dia beri anjing yang dahaga air. Anjing minum. Anjing, tuan-tuan. Ni manusia kita beri. Takkanlah kita beri manusia, kita tak boleh masuk syurga. Jadi kita kena sentuh hati manusia ini dengan cara kita care tentang mereka. Kita ambil tahu tentang mereka. Kita kesian. Jangan kita lihat manusia ini dengan perasaan, oh ini neraka, ini confirm neraka, yang ini kafir semua. Kita lihat dalam perkara nak bermusuhan. Sedangkan Islam itu datang untuk menarik mereka ini melihat keindahan Islam itu. Untuk mereka lihat, kalau mereka sudi nak dengar, mereka sudi nak tengok, mereka akan lihat kebesaran Allah SWT, maka mereka akan mencari apa yang menyebabkan orang Islam ni baik. Kenapa orang Islam ni baik sangat? Oh, mereka ni baik sebab Quran. Aku nak tahu apa dalam Quran. Kan kalau kita sudi nak buka minda kita dengan jernih, kita akan nampak perkara tersebut. Jangan kita cari pasal dengan orang, jangan kita cari gaduh dengan orang. Yang kita nak tuai ialah tunjukkan kebaikan Islam itu sendiri. Baik. Allah kata takkan rugi. Teruskan ayat 273. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Dan Allah kata lagi, apa yang kamu sedekahkan adalah untuk orang-orang fakir, yang mereka ini terkepung di jalan Allah SWT. La yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum. Jadi Allah SWT kata, apa yang kamu sedekahkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya kena jihad di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tak tahu menyangka bahawa mereka adalah orang-orang kaya kerana mereka menjaga diri mereka daripada meminta-minta. Engkau, yakni Muhammad SAW, mengenali mereka daripada ciri-cirinya. Engkau apa? Ta'rifuhum bisimahum. Kenal mereka dengan tanda-tanda mereka. La yas'aluna an-nasa ilhafa, dan mereka tak minta kepada manusia dengan paksa. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kamu infakkan daripada harta yang baik, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Semakin kita mendekati dengan Al-Quran, semakin kita dapat rasakan bahawa ini benar-benar datang daripada Allah SWT. Lengkap sekali bagaimana Allah datangkan syariat. Untuk orang yang sudi membuka hati, dia akan nampak perkara ini. Sebelum ni Allah cerita berkenaan dengan orang yang minta-minta nafkah. Yang tu kita nampak orang bagi sedekah, so orang bagi. Habis rupa-rupanya dalam kehidupan kita, misalnya lah di Malaysia, di bandar-bandar, di Kuala Lumpur misalnya, di bandar-bandar besar misalnya, ataupun di kampung-kampung sekalipun, kita lihat orang tu pergi kerja macam biasa. Kita lihat dia okey semua, pakai baju macam kita, baju office semua. Rupa-rupanya kita tahu bahawa dia hidup susah. Tapi Allah kata, kamu boleh nampak perkara tersebut. Allah kata kepada Muhammad SAW, dan itu juga kepada kita, umat dia. Dengan apa? Tanda-tanda dia.
Kita orang yang dah serapat, kita kawan kita, kadang-kadang kita nak makan, kenapa tak makan? Aku puasa ni apa. Habis selalu puasa sangat. Kadang-kadang Isnin Khamis pun tak, bukan Isnin Khamis pun, hari lain pun puasa juga. Kita nampak dia nampak macam biasa, tapi kita macam kita boleh rasakan dia ada kekurangan, ada masalah dalam diri dia. Dan orang beriman sepatutnya boleh nampak perkara tersebut. Bahkan daripada adik-beradik kita sendiri misalnya, kita ingat adik-beradik kita senang, ada kereta dan sebagainya. Dia tak cerita kat kita. Nak jaga dia punya maruah diri dia, aib diri dia, keluarga dia. Kita lihat pada misalnya adik kita misalnya, dia tak buka aib suami dia, sebab seorang isteri yang baik tu menjaga aib suami dia misalnya. Tapi kita dapat lihat bahawa dia hidup susah dan sebagainya. Jadi sepatutnya orang beriman dia kena ambil cakna tentang orang di sekeliling dia. Bukan kita kata dia tak minta, aku tak bagilah. Kalau dia nak, minta lah. Nampak tak kesombongan kita itu sebenarnya? Kita nak bantu, kita nak orang merayu kat kita, baru kita nak tolong. Tak sepatutnya begitu. So Allah ajar kepada kita, buang perasaan sombong ni sama. Orang tak cari kita, orang tak bagi tahu, kita cari. Jangan kita macam, misal kita pegang harta zakat misalnya, di surau, di masjid sebenarnya. Ini untuk kita peringatan. Jangan kita tunggu orang datang ke masjid, kau kena kenal imam dulu, baru aku akan bagi. Jangan macam tu tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Harta ini bukan harta kita. Harta ini semua adalah pinjaman daripada Allah SWT. Sepatutnya kalau mereka tak datang ke masjid, kita cari mereka. Bukan untuk paksa dia ke masjid. Kau ingat tadi Allah kata, kamu tak boleh bagi hidayah kat dia, tapi kamu boleh tolong dia. Kita boleh datang ke, dia tak pergi masjid pun, kita tak payah nak ajak dia pergi masjid apa. Kita boleh cakap biasa-biasa saja, jangan jatuhkan air muka dia, bagi kat dia. Mudah-mudahan dia sendiri segar, dia kata, orang masjid tolong aku tak pergi ke masjid. Dia akan rasa terfikir perkara itu. Manusia yang baik, dia akan terfikir. Tak perlu kita paksa, tak perlu kita jatuhkan air muka. Tak boleh kita kata, dah bagi sedekah ni, kamu kena datanglah masjid kamu kena datanglah kuliah Ini jangan ambil saja duit-duit tapi tak nak datang masjid semua. Tak boleh kita kata macam tu. Sebab hak itu bukan hak kita. Hak itu adalah hak Allah. Tanggungjawab kita, harta itu bukan harta kita. Tanggungjawab kita untuk cari orang-orang yang fakir untuk bagi. Terutama wang zakat yang disumbangkan, yang diberi oleh masyarakat. Dan juga wang-wang yang disumbangkan oleh masyarakat. Kalau boleh gerobok tu, mari tu orang-orang dah sedekah, orang-orang dah sumbang tu, makanan tu biar bagi orang mudah untuk ambil. Kalau dia ambil tu maksud dia perlukan lah. Kalau dia nak jual juga ke apa, kadang kita tak bagi jual kan, tapi kalau nak jual juga maksudnya dia perlukan, dan kita biarkan sajalah. Sebab itu pun sumbangan daripada orang. Baik. Tapi yang lebih baik ialah dia pakai untuk makan tu untuk diri sendirilah, supaya jangan dia ambil sekadar untuk keuntungan, memperoleh keuntungan sampai orang lain pula tak terbantu pula, itu tak boleh lah. Orang-orang yang yang hendak menerima bantuan juga perlulah menjaga diri dia sebagai orang Islam, jangan sampai melampaui batas. Dia kena jaga diri dia, maruah dia. Baik. Tapi di sini Allah bagi tahu pada kita supaya ambil cakna kepada orang-orang di sekeliling kita. Wallahu a'lam. Kadang-kadang kita lihat kenapa mereka ini miskin. Kenapa mereka ni susah? Sebab Allah nyatakan di sini bukanlah kerana mereka ini orang-orang yang malas dan sebagainya. Kalau dalam tafsir Misbah dia kata, setelah menjelaskan siapa yang dapat diberi nafkah ni, ayat ni menekankan tentang keutamaan mereka. Itu orang-orang fakir, ini orang yang memerlukan pada bantuan kerana apa? Sebab dia dah tua, dia sakit, atau dia terancam, dan terutama yang disibukkan oleh jihad di jalan Allah, sehingga mereka tak dapat peroleh peluang bekerja untuk memenuhi keperluan mereka di muka bumi. Mereka ni siapa? Mereka ni adalah orang-orang terhormat, bersih walaupun miskin, rapi walau sederhana, kata penulis tafsir ni, taat pada agama, sangat menghargai diri mereka dan sedemikian baik penampilannya sampai orang tak tahu pun menyangka mereka ni orang yang memerlukan kerana mereka tak minta-minta. Engkau wahai Muhammad, kenal mereka dengan melihat tanda-tandanya. Orang lain yang tajam pandangannya, kata penulis tafsir ni, yang orang yang tajam pandangannya pun kenal mereka. Mereka terlihat khusyuk, tersederhana, bahkan boleh jadi wajah dia pucat, tapi ketakwaan menjadikan mereka penuh wibawa dan kehormatan. Apabila mereka tak buang air muka dengan mendesak orang lain agar mereka diberi sesuatu. Dia tak gadaikan maruah dia untuk meminta-minta. Yang ini seandainya mereka minta, maka permintaan itu bukan dengan mendesak. Kalau dia minta juga, tapi dia tak paksa, tapi dengan cara yang sangat halus, yang tidak difahami kecuali orang-orang yang mengerti lagi pandai.
Ini sepatutnya kita sebagai orang Islam. Kadang-kadang kita, orang-orang tu sebenarnya dia tengah minta kat kita, tapi dia jaga diri dia elok-elok. Dia minta elok-elok. Sepatutnya kita, orang yang beriman ni, orang yang bertakwa kepada Allah ni, hati kita ni kena lihat bukan dengan pandangan mata kita. Kita kena lihat dengan pandangan hati. Orang siapa yang dapat ni? Orang yang ada memiliki firasat yang sangat tajam. Siapa yang boleh dapat perkara ni? Orang yang ulul albab. Dia boleh lihat lebih daripada sepatutnya. Dia boleh lihat lebih dalam daripada sepatutnya. Dia bukan lihat zahir, dia lihat lebih dalam. Mereka itulah kata penulis tafsir ni, orang-orang yang tak jaga diri ni, sepatutnya mereka perlu mendapat keutamaan daripada memberi nafkah. Sebab dia tak minta. Kita yang kena lihat, ambil cara. Apakah yang harus dinafkahkan bagi mereka? Mereka adalah orang yang memerlukan. Kalau demikian, apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kadang-kadang ada orang yang memang dia menghabiskan hidup dia. Misalnya ada di kampung, misalnya dia mengajar orang mengaji, dia memang tak cari kerja lain, dia tak buat. Adalah buat sikit-sikit sekadar untuk orang kata nak dapat makan dan minum. Jadi kita perlu bantulah orang-orang yang macam ni. Sebab dia telah menginfakkan diri dia untuk jalan Allah SWT. Kalau tuan-tuan pergi kat pondok-pondok, kalau tuan-tuan pergi kat mana-mana tempat-tempat kampung-kampung, ada je orang-orang yang macam ni, yang sudi menafkahkan diri dia atas jalan Allah SWT. Wallahu alam. Terutama kalau zaman Nabi ni, orang-orang yang perang, yang tak boleh. Mereka tak dapat gaji dalam perang, mereka cuma dapat harta rampas perang, itu pun dibahagikan. Pada zaman selepas itu baru ada gaji. Pada zaman kita ni baru ada gaji. Pun orang yang dapat gaji pun kadang ada dia susah, kita bantu, kita sendiri kenal orang-orang di sekeliling mereka. Jadi kata Allah kata apa dalam ayat 273 tadi? Allah kata wa ma tunfiqu min khairin, apa sahaja yang kamu infakkan daripada kebaikan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah tu maha mengetahui. Tentu sahaja orang yang membantu saudara-saudara dia yang lain ini tanpa mengenal agama dan bangsa, maka Allah akan menilai dia, Allah akan hisap dia, Allah akan bagi ganjaran. Bahkan di dunia lagi dia dapatkan ganjaran. Dari segi material, segi kesihatan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kita teruskan ayat 274. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi kata Allah SWT lagi melanjutkan firman dia daripada ayat tadi. Allah SWT kata, orang-orang yang menyedekahkan hartanya pada waktu malam dan siang, yakni secara tersembunyi, pada waktu malam atau siang, secara tersembunyi maupun secara terang-terangan, kata Allah, mereka itu mendapat pahala di sisi Tuhan dia. Allah bukan nilai kalau senyap-senyap dapat pahala, secara zahir tak dapat pahala, tak. Allah kata malam tu gelap lah, orang tak nampak. Siang ke, secara terang-terangan ke, sembunyi-sembunyi ke, Allah kata tetap dapat ganjaran pahala di sisi Allah SWT. Dan yang lebih menarik, sebagai orang kata motivasi untuk kita, Allah kata bukan setakat itu sahaja, bukan dapat ganjaran pahala sahaja. Allah kata apa yang dapat lagi? Wala khaufun alaihim. Ayat ni pernah perkara seperti ini pernah pun Allah nyatakan sebelum ini. Orang yang infak harta atas jalan Allah ni, Allah kata wala khaufun alaihim. Tak ada langsung rasa takut atas mereka. Wala hum yahzanun. Dan tidaklah mereka itu bersedih hati. Itu manfaat yang Allah bagi. Allah bagi ganjaran kepada manusia. Allah kata orang-orang yang infak harta mereka malam dan siang, sembunyi-sembunyi, terang-terang, falahum ajruhum. Bagi mereka ganjaran. Inda rabbihim, dari sisi Tuhan mereka. Mereka tak harapkan balasan daripada orang lain. Kita harapkan balasan sedekah, infak, apa sahaja itu daripada Allah SWT. Allah tu maha kaya. Allahu ghani wa halim. Allahu ghani. Allah tu maha kaya. Minta kat dia. Dan ganjaran pahala pasti ada. Wala khaufun alaihim. Apa yang menyebabkan, apa dia punya faedah dia, Allah bagi kepada Allah, tampak dalam hati manusia yang rajinkan diri biasa sedekah, infak ni. Allah kata wala khaufun alaihim. Tak ada rasa takut atas mereka. Wala hum yahzanun. Tak ada rasa sedih dalam diri mereka. Itu hebatnya orang yang bersedekah. Allah bagi ganjaran kepada orang sedekah. Orang yang nafkah harta dia atas jalan Allah. Orang yang nafkah dengan ikhlas, dalam diri mereka tak ada rasa takut.
dan tidak ada rasa sedih. Itu sebenarnya ganjaran yang hebat, tawaran yang sangat hebat daripada Allah SWT untuk orang yang sudi menginfakkan harta di jalan Allah SWT. Soalnya kita rujuk sebentar dalam tafsir Misbah, daripada tafsir Al-Munir berkenaan dengan ayat 274 ini. Berkenaan tidak adanya rasa sedih, tidak ada rasa takut kepada orang yang berinfak orang yang sedekah atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir ni, Allah SWT dalam tafsir Al-Murni ni dijelaskan, Allah SWT terangkan tentang ganjaran infak dan balasan melakukannya pada setiap keadaan. Waktu siang, setiap keadaan dan waktu. Ini galakan sebenarnya untuk manusia itu berinfak, tidak kira waktulah. Tak kira siang ke malam ke. Siapa yang beri sedekah harta pada waktu malam atau siang, secara sulit atau terbuka, tak kedekut untuk bersedekah ketika diperlukan, termasuk beri nafkah kepada isteri dia, sebagaimana hadis riwayat Sa'ad sebelum ini, maka dia dapat ganjaran yang sempurna daripada Allah SWT. Pahala amalan itu hanya diberikan Allah SWT, bukan selain daripada dia. Orang itu tidak akan merasa bimbang pada hari akhirat dan juga tidak akan bersedih selamanya. Yang ini dia tidak khawatir tak ada apa yang berlaku dalam menghadapi kegerunan hari kiamat. Dia juga tidak bersedih dengan apa dia tinggalkan, seperti anak-anak juga tidak kecewa dengan perhiasan dunia yang terlepas daripada dia. Malah dia tidak sekali-kali merasa kesal mengenai hal tersebut kerana dia peluang mendapat sesuatu sebagai ganti yang lebih baik. Rahsia disebutkan terlebih dahulu perkataan malam daripada siang secara sulit daripada terbuka bagi menunjukkan kelebihan sedekah secara sulit berbanding terbuka. Maksudnya mulakan dengan sulit dahulu barulah yang terbuka. Tapi apa yang nak beritahu di sini ialah Allah balas. Macam mana terbuka ke sorok ke, Allah tetap balas. Dan Allah akan bagi orang yang sedekah ini, dia tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Sebab dia tahu setiap apa yang ada di sisi dia itu adalah milik Allah SWT. Bahkan diri dia sendiri adalah milik Allah SWT. Itulah balasan yang sangat hebat daripada orang yang menginfakkan harta di jalan Allah SWT. Orang yang sedekah atas jalan Allah SWT. Kalau Buya Hamka rahimahullah ta'ala dia tafsirkan, kita baca sedikit. Kerana hatinya, siapa orang yang tak sedih, macam mana dia boleh rasa tak sedih, tak takut ni? Kerana apa? Kata Buya Hamka, kerana hatinya yang lapang lantaran iman. Dunia pun lapang di depannya. Dalam dia tak takut akan miskin kerana dermawan. Sebab tiap-tiap yang dibelanjakan itulah merupakan keyakinannya yang sebenarnya kekayaannya. Yang masih belum dibelanjakan, belumlah tentu jadi kekayaan. Dan dia tidak akan berduka cita sebab Tuhan berdaulat dalam hatinya dan pintu syurga Jannatun Na'im selalu terbuka menunggu kedatangannya. Kata Buya Hamka, alhasil tidaklah dapat berkumpul dalam hati seorang mukmin di antara iman dengan bakhil, dan bakhil adalah alamat yang sangat nyata daripada kosongnya iman. Sebab itu maka didikan iman dari Al-Quran yang kita terima langsung tidak dapat dipenuhi oleh kitab-kitab yang lain. Jadi Allah SWT, Buya Hamka nak terangkan kita ke sini bahawa orang yang betul-betul mengikut kitab Al-Quran itu sendiri, maka dia menjadikan dia adalah orang yang tidak kedekut dalam berinfak harta di jalan Allah SWT. Sebab dia sedar bahawa menginfakkan harta, bersedekah ini semua adalah perintah Allah SWT, anjuran daripada pencipta itu sendiri. Jadi kita dapat lihat bahawa ayat-ayat yang kita telah baca hari ini sebenarnya adalah sebagai motivasi kepada kita untuk kita berinfak, untuk kita bersedekah atas jalan Allah SWT. Sama ada secara terang-terangan, sama ada secara sembunyi-sembunyi. Itu terpulang kepada keadaan diri masing-masing. Kita sendiri tahu apa yang ada dalam hati kita. Dan kalau kita buat perkara tersebut, sama ada secara terangan atau secara sembunyi-sembunyi, Allah akan bagi keampunan, Allah hapuskan sebahagian daripada dosa-dosa kita, dan Allah bagi kelapangan dalam hati kita, di mana kita tidak ada rasa takut dan kita tidak ada rasa sedih yang
melampau. Itu sebenarnya yang sangat-sangat kita perlukan. Dalam keadaan yang kita penuh dengan pelbagai masalah, kita perlu didik diri kita dengan bersedekah, didik kita dengan berinfak. Kita lihat pada orang yang susah, sama ada dia meminta atau tidak meminta, kita lihat, kita cari mereka, kita tolong mereka, maka Allah bagi kita natijah yang lebih hebat, itu ganjaran pahala, dan Allah juga bagi kita ketenangan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Terutama di dunia ini, sebelum kita sampai ketenangan di akhirat, akhirat tu tentu tenanglah untuk orang yang beriman, tapi di dunia lagi kita harapkan Allah bagi kita kelapangan dada. Itu yang sebenarnya sangat-sangat kita perlukan, dan orang yang melazimi bersedekah, berinfak atas jalan Allah, maka Allah akan bagi kepada mereka ini, mudah-mudahan kepada kita, ketenangan, kelapangan dada, di mana kita tak rasa takut kepada perkara yang mendatang secara berlebihan, dan kita tidak ada rasa sedih atas perkara yang telah berlaku secara melampau. Wallahu a'lam. Demikian sahaja perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bincang secara ringkas-ringkas ni dapat memotivasi diri kita untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk memberi nafkah atas jalan Allah SWT, termasuklah memberi nafkah kepada keluarga juga dikira sebagai infak di jalan Allah SWT, sedekah atas jalan Allah SWT, maka itu semua ada ganjaran pahala. Hatta kata Nabi, menyuap makanan ke mulut isteri pun dapat pahala. Jadi itu sebenarnya adalah motivasi kepada kita. Jangan kita sibuk belanja kawan-kawan je, kita tinggalkan orang-orang di sekeliling kita. Bahkan sebenarnya kalau setiap orang membantu ahli keluarga, dia tolong orang-orang di sekelilingnya, maka akan aman harmonilah dunia ini. Tak adalah orang-orang hidup susah, tak adalah orang-orang membuat kejahatan kerana kesempitan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, demikian sahaja pertemuan kita. Kalau ada tersalah silap, memang akan ada pun tersalah silap, tersasul dan terbelit-belit lidah dan sebagainya. Saya mohon ampun daripada Allah, kepada Allah SWT, dan saya juga mohon maaf daripada tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat. Seperti mana biasa, ambillah mana yang bermanfaat, tinggalkanlah mana yang tersalah, mana yang terbelit-belit, yang tersalah fakta dan sebagainya, maka tinggalkanlah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya, mudah-mudahan Allah mengampuni, merahmati kita semua. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. InsyaAllah kalau tak ada arah, kita jumpa lagi esok InsyaAllah, untuk kita bincangkan ayat yang lain pula secara ringkas-ringkas, muka surat yang lain pula, muka surat 47 InsyaAllah, dalam secara ringkas. Mudah-mudahan yang sedikit-sedikit ini dapatlah memberi manfaat kepada kita, supaya kita dapat bahagia, dapat kebaikan di dunia dan dapat kebaikan di akhirat. Demikian sahaja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.